Hello, Assalamualaikum kepada semua and very good evening to all of you. So today saya nak cerita sikit tentang penerangan untuk menghadapi final test untuk ADS 510. Seperti yang kita telah maklum, uh, final test akan berlangsung pada 8 hari bulan Februari 2021. So bermakna hari Isnin lah. Hari Isnin. So you all ada masa lagi untuk buat final test dan saya telah sediakan penerangan sikit untuk final test ni, harap dapat membantu. Dan macam biasalah, untuk final test ni adalah requirement dia yang you all perlu laksanakan. Dan memandangkan kita ni uh, apa ni uh, pelajar kita begitu ramai kan, kita ada dalam 400 lebih pelajar. So saya memang minta rakan-rakan kelas rep lah untuk bantu untuk melancarkan proses kita. So walaupun kita menjalankan test ni secara online, namun terdapat juga pelbagai cabaran jugalah dalam menghadapi online test ni. Okey, tanpa melengahkan masa, so saya ada buat sikit penerangan supaya dapat bantu you all lah bagaimana menghadapi final test untuk semester ini. Okey, saya tahu ada juga yang ada pengalaman sem lepas kan. So harap sem ni lagi lebih memudahkan you all lah. Okey. So, okay, this is the reminder final test ADS 510. So, tarikh 8 Februari 2021. Silap tarikh ya. So, masa menjawab, masa open time. Dia ada dua masa Masa open time 8 sampai 5 petang. 8 pagi 5 petang. So, you all boleh buka dan menjawab dari masa yang dibenarkan lah. So, once you buka, masa menjawab adalah 4 jam 30 minit, 4 jam setengah. Bermakna kalau you buka pukul 8, maka you kena jawab soalan tu sehingga tamat masa dia adalah pada pukul 12.30. Bermakna 4 jam lah, 4 jam setengah. Kalau you buka pukul 10, bermakna masa tamat adalah pada pukul 2.30. Bermakna start you all buka je, bermakna masa tu berjalan dan akan tamat pada 4 jam setengah selepas daripada selepas jawab-jawab lah. So bermakna please bear focus and time management is very important. Okay, so walaupun 4 jam setengah, tapi saya tidak benarkan you all buat selepas daripada jam 2. Kenapa? Sebab selepas daripada jam 2, maka dia tak jadi 4 jam setengah dah, dia jadi 3 jam. Sebab apa? Sebab masa tamat dia pukul 5 petang. Kalau you buka pukul 2 petang, maka you ada hanya 3 jam saja untuk menjawab soalan tu. Okay? Tu kena ingatlah. Time management is very important. Please use your time properly. Harap you ada banyak lah, orang kata optimum time lah untuk menjawab test ini. Okay. Medium yang kita akan gunakan adalah YouFuture. So, untuk menjawab ada di YouFuture. Kita akan gunakan YouFuture lah. Sebab untuk ADS 510 ni, pelajar perlu submit kepada dua tempat. Okey, satu you kena submit jawapan tu di YouFuture. Dan yang kedua, satu salinan you kena submit dekat Turnitin sebagai backup lah ataupun reference untuk saya nak melihat. Okey, so nanti benda tu nanti kita cerita. Cuma sekarang ni kita bagi tahu pelajar akan menggunakan medium YouFuture untuk menjawab soalan. Soalan ada perubahan sikit untuk semester ni. Untuk you all akan ada 4 soalan esei lah. So 4 soalan esei, satu soalan 25 markah dan ada 4 soalan bermakna ada 100 markah. So dalam 4 soalan tu saya dah maklumkan kepada kelas rep you all lah berkenaan dengan tajuk-tajuk yang orang kata tips lah untuk you all. Okey. Yang pertama boleh tengok soalan satu akan keluar daripada slide security and power. Okey.
Security and Power. Okay, chapter 1. Chapter 1 pula. Topic 5. Okay, Security and Power. And then soalan 2 akan keluar daripada topik chapter Foreign Policy. Ada dua kan, kita punya chapter Foreign Policy tu ada dua. Satu Foreign Policy, satu Malaysian Foreign Policy. So ambil yang Foreign Policy tu. And then soalan ketiga akan keluar daripada IO, International Organization. You can focus on IR. And then topic 4, chapter last, bukan topic 4. Soalan nombor 4 akan keluar daripada International Law. So focus this 4 topic. Okay, for your final. And itu saja dari daripada sudut soalan. Dan semua soalan perlu dijawab dalam ruangan future. Nanti bila you all buka future tu, dia akan keluar macam ni lah, contoh soalan, then answer column. So you all kena menjawab lah dalam soalan, semua jawapan isi ni kena letak dalam answer column ni. Untuk tips bila you buka je soalan tu, pastikan you copy soalan tu, paste dekat Microsoft Word, dan you jawab dalam Microsoft Word. Kenapa? Kerana we cannot trust the system. Takut nanti you all jawab dalam ni, tiba-tiba komputer you hang ke, ataupun ada isu berkenaan dengan server ke, tiba-tiba terlog out, you boleh log in balik masuk, tiba-tiba you check, tak ada dah jawapan you, bahaya tu. Dan masa terhad, masa 4 jam setengah je. So bermakna nanti kelang kabut pula kan. So saya cadang buat dalam Word, lepas tu dah siap, copy, just paste dalam kolom yang ni. Dan kenapa saya cadang buat dalam Word? Sebab nanti bila you dah paste dalam ni, bermakna yang Microsoft Word yang you buat tadi tu, you perlu submit dalam Turnitin. Okay? Dan benda tu akan memudahkan you all lagi. So, kaedah tu lah. Kaedah tu kita akan gunakan. Jika pelajar nak attach, boleh juga, tak ada masalah. Tapi better you just dekat sini tak payah nak attach. You just masukkan soalan dalam kolom tu, and then satu yang you dah buat dalam Microsoft Word tu, you just submit dalam Turnitin. Nanti saya akan buat satu kata panduan bagaimana nak submit dalam future dengan Turnitin. Bagaimana nak submit dalam Turnitin. Yang ni kita submit dalam future dulu. Okay. Untuk submit Turnitin nanti saya akan buat satu panduan lah. Saya tak buat video kot, saya buat panduan. Saya akan sertakan setiap kelas tu dia ada password dia masing-masing. Pastikan you follow password yang ditetapkan lah. Macam contoh kelas A, dia ada password dia. Kelas B ada password dia. Kelas C ada password dia. Okay, dan password ni nanti akan dijaga oleh kelas rep masing-masing lah. Okay, nanti saya akan maklum lah pada kelas rep masing-masing. Okay, so minta kelas rep bantu saya untuk tujuan ni lah, supaya kita dapat melancarkan proses menjawab nanti. So pelajar akan diberikan accessibility 2 attempt. Bermaksud bermaksud bila dah satu attempt tu bermaksud you boleh pakai lah. Bila dah buka tu you terus buat. Okay, namun second attempt hanya dibenarkan kepada pelajar yang betul-betul ada masalah. Bukan semua pelajar dapat second attempt. Second attempt ni hanya diberikan kepada pelajar yang ada masalah saja. Yang tak ada masalah, you just proceed with the first attempt tu. Attempt ni maksud you buat 2 kali. Bukannya log in log out tu, you buat 2 kali. Maknanya first, you dah siap yang pertama, tiba-tiba you nak buat yang kedua, tu baru second attempt. Tapi kalau bila you tengah buat yang first attempt ni, you masuk, you buat dalam masa sejam, masa 4 jam setengah kan, buat dalam masa sejam, terlog out. You boleh, tak ada masalah, masuk log in balik, teruskan benda tu. Okay, tapi secadang, saya bagi cadangan, dan benda yang saya rasa sangat praktik, you buat dalam Microsoft Word. So apa-apa jadi dekat sistem, maklumat you tu ada, tak hilang. Second attempt hanya dibedahkan kepada pelajar yang betul-betul ada masalah internet connection. Jangan pula cakap, "Sir, saya ada masalah connection, duduk kat mana? Bukit Bintang." Tak nak lah. Okay, yang betul-betul lah. Harap you all faham lah. Okay. Then pelajar yang terjejas akibat banjir, kita juga ada rakan-rakan kita yang terjejas tentang bencana ni. Kalau ada, boleh maklum kat saya akan benarkan lah untuk menggunakan. Tapi you kena buat first attempt dulu. First attempt, kalau tiba-tiba tak cukup masa ataupun ada juga cabaran dan halangan kat situ, baru saya akan gunakan budi bicara saya lah.
untuk benda ni. Dan yang ketiga, ada juga rakan-rakan kita yang di kuarantin di orang kata bilik-bilik tempat-tempat kuarantin dari COVID. So dia juga terkesan kerana masalah kondisi tu dia tak berapa orang kata sesuai untuk buat test kan. So kita faham benda tu. So siapa yang nak menggunakan benda ni ada masalah, contact saya dan saya akan cuba lihatlah dari mana yang kita boleh bantu. Okey, jika pelajar telah submit pada attempt yang pertama, ada juga yang pelajar buat macam ni kan. Lepas tu dia buat attempt yang kedua. Ini dikira multiple attempts. Untuk perkara ni saya akan ambil yang pertama saja. Saya tak akan ambil yang kedua. Okey. So sila pastikan connection berada dalam tahap baik. Okey, pastikan connection tu okey baru you buat. Kalau tak ada, cuba cari alternatif lain kan. Tengok macam mana. Kalau mungkin lepas 4 hari bulan ni PKP dah orang kata direnggangkan, boleh cari alternatif lain kan, boleh pergi ke kafe ke ataupun rumah saudara ke, macam mana, cubalah. Kalau masih lagi dalam PKP, cubalah macam mana, try lah, tengok kaedah yang terbaik ke macam mana kan. So satu lagi, ada dua, satu lagi pastikan setiap PC ataupun laptop you berada dalam keadaan baik. Benda ni banyak terjadilah, rakan-rakan pelajar yang my session tengah-tengah buat exam, tiba-tiba laptop dia rosak. Sertanya memang dah laptop dia memang problem. So kalau dah tahu laptop tu problem, cuba pinjam ataupun cuba gunakan medium lain lah. Jangan guna handphone. Handphone ni tak boleh. Untuk jawab soalan ABCD boleh lah. Untuk buat assignment, essay, soalan essay ni tak boleh guna handphone. Cuba cari medium lain. Kalau tak ada, standby laptop tu. Okay. Itu paling penting lah. Pastikan check semua. Masa nak buat tu kira you dah tak ada apa-apa burden lah. You just fokus untuk jawab soalan. Okay. Ni untuk yang amateur, yang mana rasa diri dia amateur, yang tak perlu memahir dengan online system. Pastikan sebelum masa tamat tu you dah siap. Bermakna masa yang last untuk buat exam ni adalah pada pukul 1. Kerana apa? Kerana dia habis pukul 4.30. Jangan tunggu last minute baru nak submit. Takut nanti you terlepas pukul 5 petang, you tak boleh submit dah. Okay. Pada pelajar yang dah submit, satu lagi tanggungjawab jugalah untuk check balik eFuture tu, buat refresh balik, try check, cuba semak ada tak perkataan submit keluar. Kalau ada keluar, bermakna you dah submit. Kalau tak keluar, maka you kena buat proses submit. Okay, ni penting submission ni sangat penting. I will update you dalam group dari semasa ke semasa. Just update dia class rep saja. Class rep akan sampaikan benda ni pada semua. Kerana saya tak boleh nak akses semua group. So mana yang saya boleh akses, saya akses. Mana yang tak boleh, memang sekarang ni memang kita akan gunakan kelas rep saja. So makluman apa yang saya akan bagi, saya akan maklumkan pada kelas rep. Kelas rep akan sampai kepada grup masing-masing. So peranan kelas rep lah untuk bantu saya untuk sampaikan benda ni. Dan bagi pelajar yang menghantar selepas jam 5 petang ni, so ini bahayalah. Kalau boleh janganlah. Okay. Ni benda yang paling penting, nombor 15 ni. Okay. Jawab soalan, pastikan jangan copy paste dari mana-mana sumber internet, dan juga tidak dibenarkan rephrase. Ambil daripada internet, copy edit sikit, hantar. So benda tu tak boleh lah. Dan juga jangan guna jawapan kawan. Tunggu kawan habis, kawan dah habis buat, lepas tu you ambil jawapan dia, you pun paste. Jangan. Benda ni sangat-sangat tidak dibenarkan lah. Tidak dibenarkan. Kalau dapat yelah, saya dah mengajar you all 14 minggu dah kan. Semua dah bagi, tiba-tiba tengok jawapan copy paste. Kadang-kadang tengok pun sedih juga kan. Janganlah buat macam tu kan. So it's not worth it lah. Okay, it's not worth it. So you pun dah besar, so please use your wise, generous punya thinking. So janganlah buat macam ni. So kita cuba, you all can do it. Mana yang you benda tu you dah belajar, dah harungi 14 minggu kan. So you dah tahu dah mana untuk you nak jawab. Okay.
Dan jangan letak-letak citation semua tu, reference semua tak perlu. This is test test, final test. Maksudnya adalah test peperiksaan. Peperiksaan ni mana boleh copy paste ataupun mana boleh ambil sambil buka soalan, sambil sebelah tu buka internet lain, tak boleh lah kan. Dalam exam pun kita tak boleh bawa selai kan, selai makluman pun tak boleh bawa kan, bukan setakat ni. So I harap you all peganglah pada benda tu. Okay, cuba buat yang terbaik, guna your originality, pastikan jawab menggunakan orang kata benda yang ada dalam minda you. Okay, itu yang paling penting. Okay, jika ada sebarang masalah masa menjawab test, segera teks kita untuk susulan. Dan ini arahan makluman dari fakulti. Pelajar yang tidak menjawab langsung final test ini dalam tempoh masa yang diberikan akan ataupun dia mengalami kecemasan dan dia tidak dapat buat pada hari tarikh yang tersebut. Dia tak ada tarikh lain je, 8 hari bulan saja. Okay, so pelajar itu akan diberi S1 SX. So saya harap kalau boleh janganlah, kalau boleh semua buatlah. Okay, sebab kita dah habis ni, kerelah ni kan. So you all kalau boleh selesaikanlah tugas yang terakhir ni. So yang depan you dah boleh fokus dengan subjek lain dah. Okay, so itu saja setakat ni daripada penerangan daripada saya berkenaan dengan final test. Dan satu lagi saya akan buat saya akan bagi makluman tentang bagaimana nak menghantar jawapan rujukan tu kepada Turnitin. Okay, make sure untuk test ni you pastikan you menghantar di Future, cuma salinan Microsoft Word tu saja untuk di situ. So saya tak nak buka Turnitin tu, untuk Turnitin tu sebagai rujukan saja. Saya tak nak nanti you text saya hantar kat Turnitin, saya tak hantar kat eFuture, saya tak nak macam tu. eFuture ni adalah medium utama dan satu salinan perlu dihantar kepada Turnitin. Okay, cara nak menghantar Turnitin tu nanti saya tengok. Tapi kalau you hantar kat Turnitin, nanti saya marking ikut Turnitin. Okay, so jawab dalam eFuture. Cuma salinan saja. Mungkin kalau ada apa-apa saya akan tengok kat Turnitin tu, ataupun saya tengok macam banyak copy paste ni, saya akan buka Turnitin. Okay, so Turnitin tu sebagai rujukan, you kena hantar. Pastikan nanti saya akan naikkanlah makluman, pastikan you hantar ikut kelas masing-masing, jangan salah kelas. Okay, so itu saja soal kata daripada saya. Good luck, all the best. Semoga perjalanan untuk menjawab soalan itu berjalan lancar. So kita akan jumpa lagi dari semasa ke semasa. Terima kasih semua. Assalamualaikum.